Antara paparan menarik hari ini. Kerajaan buktikan tak ketepi pemimpin pembangkang. Tak bagi kerusi pembising, Sanusi macam budak-budak. Perikatan Nasional boleh tumbangkan Anwar sama macam langkah 5 ahli parlimen bersatu. Muhyiddin dikecam kerana sembunyi bawah ketiak bini. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak sesekali menjadikan perbezaan politik untuk menindas pemimpin parti pembangkang. Malah ia dibuktikan dengan membawa wakil pembangkang dalam lawatan kerja dengan kerajaan luar. Perdana Menteri itu berkata perkara itu bagaimanapun tidak pernah dilakukan ketika pembangkang menjadi kerajaan. Katanya, saya marah kepada pembangkang, saya ikut peraturan. Saya pergi ke Kedah untuk berunding berkaitan hal sepadan Sadau dengan Bukit Kayu Hitam. Memang tidak diundang Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Mak Nok dan Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli. Namun saya putuskan untuk undang. Perdana Menteri Thailand tidak mengundang mereka untuk makan tengah hari di Sadau. Saya yang beri nota kepada PM Thailand oleh kerana mereka ikut rombongan supaya ikut sama dalam jawatan kuasa itu. Anwar juga Menteri Kewangan menegaskan sepatutnya pihak pembangkang mempunyai semangat yang sama dan tidak terus menyebarkan cacian bertujuan memburukkan kerajaan. Katanya seperti dalam rundingan dengan Perdana Menteri Thailand, jarang kita bawa pembangkang. Semasa Kota Baru, Datuk Seri Tauhidin Hassan jadi menteri dalam mesyuarat dengan kerajaan luar, tak pernah wakil pembangkang dibawa bersama. Saya bawa wakil pembangkang. Saya tahu hak saya boleh berbeza dari segi politik tetapi tetap mengiktiraf kedudukan mereka pembangkang dan memang mengiktiraf mereka sebagai Menteri Besar Kedah dan Perlis. Jadi ada hadnya, jangan hina lebih daripada itu. Malah saya berharap semangat sebegini yang ditunjukkan pembangkang. Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun berkata, tindakan pembangkang yang mendakwa ditindas dan tidak diberikan sebarang faedah sebagaimana ahli Parlimen Blok Kerajaan adalah tidak benar. Katanya kalau nak cerita seolah-olah tidak diberikan faedah, ditindas, saya nak jawab ini adalah tidak benar. Malah projek seperti Tempatan Banjir kita beri keutamaan yang lebih kepada Kelantan berbanding tempat lain. Ini kerana Kelantan paling terkesan berikutan musibah banjir. Perdana Menteri turut meminta blok pembangkang tidak lagi berangan-angan untuk merampas semula kerajaan sebagaimana yang sering dibangkitkan sebelum ini. Katanya setiap bulan pembangkang kata nak ambil alih kerajaan, tetapi setiap bulan juga ada saja ahli parlimen pembangkang yang keluar. Maknanya igawan untuk rampas tebuk atap ini hentikanlah dahulu. Saya tidak kata semua ahli parlimen pembangkang harus sokong kerajaan, tetapi apa yang berlaku kita kerajaan dikatakan menentang Islam. Kononnya kepimpinan Melayu Islam sudah tidak ada, sedangkan masa mereka perintah harta Melayu disakau banyak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang belum dapat ditentukan kerana Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin belum lagi berbincang dengannya. Fadilah berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berharap Hamzah akan mengadakan perbincangan berhubung soal peruntukan itu terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dapat diambil. Katanya berbincang bagaimana kita nak menjalankan kerjasama dalam mentadbir, menguruskan hal ehwal negara, pentadbiran kerajaan dan juga parlimen supaya kita dapat memastikan fokus kita ialah mengurus tadbir kerajaan ini dengan baik. Fadilah berkata setakat ini Syed Saddiq Asad Abdul Rahman sahaja yang berjumpa dengan beliau. Namun ahli Parlimen Muar bukan sebagai wakil pembangkang. Katanya dia datang sebagai bebas, bukan mewakili pembangkang. Ahli pembangkang yang lain setakat ini tidak ada yang berjumpa dengan saya. Biarlah kita antara kerajaan dan pembangkang berbincang dulu perihal bagaimana nak jalan kerjasama. Anwar dilaporkan berkata beliau tidak pernah menghalang atau meletakkan syarat ketat dalam soal pemberian peruntukan kepada wakil-wakil rakyat pembangkang. Beliau berkata ahli Parlimen pembangkang perlu melakukan rundingan bersama Fadilah terlebih dahulu berhubung peruntukan pembangkang kawasan seperti kelaziman yang diamalkan dalam sistem demokrasi serta menghormati peraturan. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Nok mendedahkan dia tidak diberikan tempat duduk ketika mesyuarat di Alor sebelum mengiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan kerja ke Sadau, Thailand. Sanusi membangkitkan perkara itu ketika menyuarakan isu Little Napoleon yang menurutnya cuba mengeruhkan hubungannya dengan Anwar. Menurutnya walaupun perbincangan itu berkaitan dengan tanah yang berada di bawah kuasa negeri, dia tidak diberi tempat untuk turut serta sehinggalah Anwar meminta dia diberikan kerusi. Katanya saya berdiri sebab tak ada kerusi, tapi saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri yang nampak saya berdiri lama dan dia minta saya diberikan kerusi. Saya bukan rasa terhina tapi saya nak maklumkan bahaya permainan Little Napoleon yang mencatur hubungan pemimpin supaya berlaku pertembungan, pergaduhan dan tidak puas hati. Saya tahu ini permainan pegawai terbabit supaya saya terus serang Perdana Menteri. Tapi saya tidak berbuat demikian kerana pada pandangan saya, dia pada hari itu memainkan peranan sebagai Perdana Menteri. Tapi pegawai yang susun rombongan itu cuba main politik lebih sudu dari kuat.
Mengulas lanjut, Sanusi berkata dia tidak menyalahkan Anwar atas apa yang berlaku kerana ia berpunca daripada permainan Little Napoleon yang didakwanya melibatkan pegawai lantikan politik di Pejabat Perdana Menteri dan Pejabat Kementerian Luar. Katanya saya hadir atas kapasiti Menteri Besar Kedah yang dijemput untuk mengikuti delegasi itu bermula pukul 10 pagi hingga 3.40 petang. Jemputan yang diuruskan oleh pegawai tadbir diplomatik di PMO dan Pejabat Menteri Besar Kedah berdasarkan prosedur biasa dalam hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara luar dan persekutuan dengan negeri. Saya dapati semua urusan disusun cantik di mana saya dijadualkan ikuti rombongan Perdana Menteri dari lapangan terbang sehingga ke lapangan terbang semula. Tapi bila sampai pagi itu ada perubahan oleh pegawai Kementerian Luar. Ada permainan bila mereka masuk campur sehingga jadi celaru. Katanya dia telah memaklumkan apa yang berlaku kepada Setiausaha Politik Anwar dan berharap pegawai yang terlibat belajar menghormati pemecahan bidang kuasa dalam konsep federalisme. Katanya jangan pentingkan dendam politik dalam urusan pentadbiran kerajaan kerana dalam lawatan itu saya bawa pegawai paling kanan di Kedah, Setiausaha Kerajaan Negeri. Saya tak bawa pegawai lantikan politik kerana ini urusan kerajaan. Pegawai lantikan politik jangan atur bagi bos-bos berkelahi. Sebaliknya bagi bos-bos ini berbaik baru hubungan kerajaan sejuk kerana kalau tidak sampai kiamat pun kita tidak akan berbaik. Timbalan Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Segambut, Adam Radlan Adam Mohamad menyifatkan pendakwaan terhadapnya bersifat politik. Beliau menerusi satu kenyataan berkata akan berjuang habis-habisan untuk memastikan keadilan ditegakkan atas prinsip berani kerana benar. Katanya saya mempunyai kepercayaan sepenuhnya dalam sistem kehakiman negara kita yang dibina atas prinsip ketulusan dan keadilan. Meskipun perjalanan untuk membersihkan namanya melalui tempoh yang panjang, Adam berkata beliau percaya bahawa kebenaran dan keadilan akan berjaya ditegakkan. Katanya saya dengan rendah hati meminta sokongan dan doa daripada semua untuk tempoh yang mencabar ini. Jelas Adam, kejujuran dan integriti menjadi tunjang utama dalam dunia perniagaan dan pembinaan yang disertai lebih 2 dekad. Katanya saya yakin bahawa pemeriksaan teliti akan menunjukkan bahawa semua tindakan perniagaan dan keputusan saya selaras dengan undang-undang. Terdahulu Adam Radlan menghadapi 6 lagi pertuduhan baharu pengubahan wang haram membabitkan nilai 3.6 juta ringgit di Mahkamah Seksyen Shah Alam. Beliau sebelum ini pada 21, 22 dan 28 Februari serta 25 Oktober lalu telah didakwa dengan 6 pertuduhan meminta dan menerima rasuah termasuk pengubahan wang haram di mahkamah sama. Pendakwaan terbaru itu menjadikan ahli parlimen tersebut kini berdepan 12 pertuduhan yang mana kesemuanya akan didengar di hadapan Hakim Suzana Hussein. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata Perikatan Nasional masih mampu untuk mengambil alih kerajaan dengan mengguna pakai kaedah 5 ahli parlimen pembangkang yang mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan tanpa keluar parti sebelum ini. Mahathir berkata PN juga boleh mendapatkan sokongan ahli parlimen kerajaan untuk menubuhkan pentadbiran baru. Katanya untuk dirikan kerajaan, PN perlu ada jumlah wakil rakyat lebih 112. Macam mana dapat kaedah sama seperti 5 ahli parlimen bersatu sokong Anwar. Mereka tak keluar parti maka tidak digugurkan sebagai ahli parlimen. Kalau ada ahli parlimen tak suka kerajaan, katakan dalam 30 orang daripada UMNO, Amanah dan PKR tolak Anwar, ia boleh membawa kepada kejatuhan Anwar sebagai Perdana Menteri. Dengan itu, parti lain termasuk PN boleh pilih orang lain sebagai Perdana Menteri seperti ketika Muhyiddin Yassin dijatuhkan selepas 15 ahli parlimen UMNO menarik balik sokongan. Seterusnya Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Perkara ini boleh diulang sekarang. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fasan menjadi Wakil Rakyat Bersatu kelima yang menukar sokongan kepada Anwar. Dia menyusuli Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Zahri Kecik Jeli dan Suhaili Abdul Rahman Labuan. Dengan ikhlas sokongan mereka, Anwar kini mempunyai sokongan 152 ahli parlimen. Bagaimanapun, ini tidak dapat dibuktikan sehingga pengundian blok berlangsung di Dewan Rakyat. Mengulas ulang tahun pertama pentadbiran Anwar, Mahathir mendakwa dasar kerajaan hari ini tidak memihak kepada orang Melayu kerana Anwar bergantung kepada sokongan bukan Melayu. Katanya Anwar bergantung amat sangat kepada sokongan bukan Melayu. Kalau tak ada sokongan bukan Melayu, dia akan jatuh. DAP mempunyai 40 kerusi. Dalam PKR ramai bukan Melayu. Jadi dasar Anwar tidak memihak kepada UMNO dan orang Melayu. Bila DAP kata negara kita bukan negara orang Melayu tetapi milik pelbagai kaum, Anwar setuju. Untuk rekod, pandangan itu berbeza dengan apa yang disuarakan beberapa penganalisis politik sebelum ini, antaranya Wong Chin Huat yang berpandangan Anwar pada masa ini cuba melawan pembangkang untuk menjuarai naratif Melayu. Katanya sebaliknya dia cuba mengatasi lawan, tetapi bagaimana dia akan menjadi lebih asli daripada yang asli. Pasti itulah yang asli dan Anwar tidak akan sesekali jadi asli. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mempermainkan pelbagai helah bagi membenarkan pusingan yang dilakukan termasuk menggunakan nama isterinya, kata pengurusi DAP Lim Guan Eng. Ini selepas Muhyiddin menarik balik keputusannya untuk tidak bertanding jawatan Presiden Bersatu tahun depan. Katanya sebagai pemimpin, kita buat keputusan dan ambil tanggungjawab terhadap keputusan. Kalau nak buat pusingan you sekalipun, belilah sebab yang benar-benar munasabah. Tapi jangan salahkan isteri pula.
Pemimpin perlu tegas. Apabila pemimpin memberikan kenyataan berpusing-pusing seperti ini, bukanlah kualiti seorang pemimpin yang berwibawa. Ahli Parlimen bahagian itu memetik nama bapanya, Lim Kit Siang, berkata veteran DAP itu berpegang pada pendirian setelah membuat pengumuman mahu bersara. Media mungkin boleh mempermainkan ahli-ahli bersatu, tetapi jangan memperolok-olokkan rakyat Malaysia. Kita perlu pemimpin yang berpegang pada kata-kata. Kualiti pemimpin seperti ini sangat diperlukan untuk membawa kemajuan dan kemakmuran negara. Dalam perkembangan lain, aduan bersatu untuk Taman Medan, Dr. Afif Bahardin menempelak Lim atas kritikannya terhadap Muhyiddin. Katanya ramai mengharapkan kamu bersara. Cuba YB sebut dalam konvensyen parti YB. Pasti ramai yang gembira kalau YB umum bersara. Kami di Bersatu mahukan TSMY untuk terus memimpin. Kemudian pada 24 November lalu mengejutkan perwakilan dan pemerhati Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu apabila mengumumkan tidak mahu mempertahankan jawatan Presiden dalam pemilihan parti akan datang. Bagaimanapun sehari kemudian dia mengubah keputusan tersebut. Ahli Parlimen Pagut itu berkata, dia membuat keputusan tersebut berikutan permintaan isterinya, Noraini Abdul Rahman, agar dia memegang jawatan Presiden itu sekurang-kurangnya 1 penggal lagi. Katanya, isteri saya kata kekal 1 penggal lagi. Saya kata, okey, saya akan kekal buat penggal terakhir. Menjelaskan lanjut, dia menegaskan isu berkenaan hasratnya untuk tidak mempertahankan jawatan Presiden Bersatu serta kegamatan yang tercetus susulan bukan drama atau gimmick semata-mata. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Delan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.